والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna minan naji'in fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala pada pagi yang barakah ini, pagi Ahad 18 Julai 2021. Kita sama-sama diberikan nikmat kehidupan, diberikan nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa dan pelbagai nikmat yang lain Allah bagi pada kita semua. Sama-sama kita syukuri, mengucapkan Alhamdulillah. Ataupun kita bangun tidur tadi, kita membaca doa lepas bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, pagi ini saya bawa tajuk umur yang pendek, ganjaran yang banyak. Umur yang pendek, ganjaran yang banyak. Umur kita ni tak panjang, umur kita ni pendek je. Ada yang meninggal pada umur 45 tahun, ada yang meninggal umur 35 tahun, ada yang meninggal umur 25 tahun, ada yang meninggal secara tiba-tiba. Apatah lagi zaman pandemik ini, ramai yang meninggal. Bukan nak takut-takutkan, tapi pada hari ini umur kita semakin pendek. Kalau panjangkan umur kita 80 tahun, 90 tahun, 63 tahun adalah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka umur kita pendek, tapi walaupun pendek, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dia tahu kita tak mampu buat ibadat banyak-banyak, maka diberikan ganjaran yang banyak. Apa artinya ganjaran yang banyak? Iaitu buat sedikit amalan tapi ganjarannya banyak. Sebab kita tidak boleh menandingi umat-umat terdahulu yang panjang umurnya, yang gagah-gagah perkasa. Sebab umat-umat terdahulu dia melakukan ibadah beratus tahun, kan? Sebab dia kuat, dia semayang banyak rakaat, dia baca Quran. Zaman-zaman sahabat-sahabat Nabi SAW baca Quran khatam. Dalam semayang pun baca Quran khatam. Imam-imam mazhab pun sama, baca Quran dalam semayang pun khatam. Mereka kuat, mereka ada kekuatan melaksanakan ibadah. Tapi banding kita umat Muhammad SAW, kita tak mampu nak buat banyak ibadat. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran buat sedikit berlipat kali ganda. Baik, pada pagi ini saya akan kongsikan pada tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat, ada beberapa amalan, ada beberapa ibadat yang kita buat ganjarannya banyak. Itu sebabnya kita buat ini sikit je tapi Allah gandakan banyak. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah Ta'ala bagi malam Lailatul Qadar, di mana Allah Ta'ala bagi tahu orang yang melaksanakan ibadat pada malam Al-Qadar maka akan diberikan ganjaran seperti mana orang yang beribadat 1000 bulan. Banyak, 1000 bulan, 84 tahun. Artinya apa? Kita akan dapat malam Al-Qadar itu setahun sekali, kan? Dalam masa 30 hari Ramadan kita dapat mencari malam Al-Qadar. Kita bangun malam, kita baca Quran, kita buat amal-amal ibadat pada malam itu. Maka bila tibanya turunnya Al-Qadar, kita mendapat ganjaran seperti mana orang yang beribadat selama 1000 bulan, iaitu 84 tahun. Mudah nak dapat. Maknanya kalau dia hidup 30 tahun, dia balik umur 15, artinya 15 tahun dia telah pun menggapai malam Al-Qadar, iaitu malam 1000 bulan.
Kita pun tak tahu dapat ke tidak Al-Qadar itu. Mudah-mudahan kita mendapat malam Al-Qadar setiap tahun. Hanya berlaku pada 10 malam yang terakhir Ramadan dan berlaku pada malam-malam ganjil. Alhamdulillah. Yang kedua, amalan yang hebat iaitu puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal. 6 hari dalam bulan Syawal. Maka Allah Ta'ala bagi tahu berdasarkan hadis Nabi SAW, orang yang melaksanakan puasa Ramadan 30 hari campur 6 Syawal, maka akan diganjarkan seperti berpuasa setahun. Mudah, tapi nak dapatkan 6 Syawal susah. Apatah lagi apabila zaman-zaman rumah terbuka dahulu, orang nak buat puasa 6 Syawal payah. Maka yang dapat buat puasa 6 Syawal ni, maka Allah berikan dia ganjaran yang besar seperti orang yang berpuasa setahun. Maknanya hari-hari puasa, maka hanya kita melaksanakan 6 Syawal, maka kita mendapat ganjaran pahala seperti puasa setahun. Banyak kita bawa pahala, banyak kita bawa ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kedua. Adakah kita sudah melaksanakan 6 Syawal? Sudah, pasti sudah. Kita dah buat puasa 6 Syawal ni setiap tahun. Mudah-mudahan Allah terima pahala 6 Syawal kita itu dicampur dengan 30 Ramadan. Syaratnya dicampur dengan 30 Ramadan. Kalau hanya buat 6 Syawal saja, tidak melaksanakan 30 Ramadan, maka tidaklah mendapat puasa setahun. Jangan kata nak buat 6 Syawal saja. Takut salah faham. Apa salah fahamnya? Iaitu melaksanakan 6 Syawal saja. Dia mesti gabung dengan puasa 30 hari di bulan Ramadan campur dengan 6 Syawal, maka dapat puasa setahun. Apa yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian sedang pendengar subuh-subuh ni, yang ketiga berpuasa pada hari-hari putih. Rupa-rupanya pahala je besar, nak buat payah. Puasa hari putih ni puasa 3 hari setiap bulan hijrah, kan? Iaitu pada tarikh 13, 14, 15 bulan hijrah. Maka Nabi kata sesiapa yang berpuasa pada hari putih, maka akan diberikan ganjaran seolah-olah berpuasa setahun juga. Lagi hebat. Maknanya bukannya kena tambah dengan puasa-puasa yang lain. Macam Syawal tadi, 6 Syawal nak dapat puasa setahun, maka kena gabungkan dengan puasa 30 hari Ramadan, maka dapatlah 1 tahun. Tetapi puasa ini lagi hebat. Allah bagi ganjaran bagi orang-orang yang bersemangat, bagi orang-orang yang beristiqamah, bagi orang yang ada azam. Dan Allah Ta'ala balas kepada hamba-Nya yang bersusah payah melaksanakan puasa pada hari-hari putih, Yaumul Abyad, Yaumul Bid, iaitu puasa pada hari-hari putih. Tuan-tuan sekalian, kita rebut dalam tuan-tuan sekalian sebulan sekali je. Tapi sebulan sekali pun 3 hari straight, 13, 14, 15 dalam bulan-bulan hijrah. Kalau jatuhnya 13 tu hari Jumaat, terus sampai hari Ahad, payah juga nak buat. 13 hari Jumaat, 14 hari Sabtu, 15 hari Ahad. Susah. Sebab bila Sabtu Ahad kita nak berjalan, zaman-zaman yang tak berjalan tu, kita akan susah nak puasa hari-hari putih ni. Maka ambil peluang tuan-tuan sekalian, zaman pandemik ni duduk rumah, kan, work from home, maka kita ambillah satu peluang untuk berpuasa pada hari-hari putih. Gitu. Ambil peluang, lawan nafsu tu. Yang keempat, berkisar juga dengan puasa, iaitu puasa hari Ashura yang jatuh pada 10 Muharram. Iaitu hari ini Zulkaidah, hari ini Zulhijjah, lepas tu Muharram, bulan depan Muharram. Okey tuan-tuan sekalian, bila Muharram, di situ ada satu amalan, iaitu berpuasa pada hari Ashura, iaitu hari yang ke-10 Muharram. Tuan-tuan, sehari je puasa. Boleh juga kita berpuasa pada 9 hari Ashura, iaitu 9 Muharram. Apakah dia punya ganjaran? Tuan-tuan, ya Allah besarnya.
kan, walaupun hanya sehari saja bulan dalam bulan Muharram, iaitu Yaumul Ashura, hari Ashura, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan. Hanya Allah bagi habis. Allah bagi betul-betul motivasi kepada hamba-Nya yang melaksanakan, iaitu puasa hari Ashura, iaitu Allah Ta'ala ampunkan dosanya setahun sebelum. Tuan-tuan, 365 hari kita banyak dosa, tahun sebelum hanya dengan kita berpuasa pada hari Ashura, Yaumul Ashura, maka dosa kita diampunkan setahun sebelum. Ada peluang lagi. Ada peluang lagi tuan-tuan sekalian. Okey. Bulan depan. Yang kelima tuan-tuan sekalian, iaitu puasa hari Arafah, Isnin ni. Rebut peluang Isnin. 19 hari bulan Julai 2021 jatuhnya waktu hari Arafah. Kan? Puasa hari Arafah, di mana hari Arafah ni doa yang sangat mustajab. Orang yang pergi haji sekarang ni yang 60,000 tu, mereka ni bila doa mustajab. Kita jauh daripada Mekah, mereka dah akan berada di padang Arafah. Kita berpuasalah pada hari Arafah yang jatuh pada 9 Zulhijjah, hari Isnin ni. Apakah ganjaran tuan-tuan sekalian? Allah memang bagi habis tuan-tuan sekalian. Allah bagi ganjaran hebat-hebat ni. Ganjaran ni motivasi saja supaya kita ni nak buat. Sampai bila kita tak buat benda ni, kita kena lawan nafsu supaya kita buat. Tak kira kita ni dewasa, remaja, perempuan ke lelaki, tua ke muda, ada kekuatan, kita buatlah. Kan? Puasa hari Arafah, sikit lagi ni, besok je ni, ambil peluang semua. Work from home. Duduk rumah saja. Tuan-tuan sekalian, kita buat puasa hari Arafah yang Nabi kata, Masya Allah, tabarakallah, orang yang berpuasa pada hari Arafah, yang tak pergi haji puasa, dalam puasa tu kita berdoa pula. Dahlah berpuasa, yang Nabi kata doa yang tak tertolak, doa orang yang sedang berpuasa. Puasa pula pada hari Arafah. Dalam puasa pada hari Arafah, kita doa pula pada hari Arafah. Lepas asar kita doa pula. Kita doa sampai nak buka doa lagi tuan-tuan sekalian, nak masuk maghrib. Waktu-waktu yang mustajab doa hari Arafah, iaitu lepas zuhur sampai masuk waktu asar. Lepas asar masuk ke maghrib. Maka orang yang berpuasa pada hari Arafah Isnin ni satu dunia, maka Allah Ta'ala bagi ganjaran yang besar, iaitu dihapuskan dosa setahun yang lalu dan dihapuskan dosa setahun sesudahnya. Ya Allah, tuan-tuan sekalian, banyak kan Allah Ta'ala bagi kita kau punya ganjaran ni. Hari Arafah, dah 2 tahun dah rakyat Malaysia yang diberikan kota tak dapat kerjakan haji, Allah tak izin. Maka yang Allah izinkan 200 lebih orang rakyat Malaysia yang pergi haji. Allah izinkan mereka, Allah panggil, tak ramai yang pergi haji rakyat Malaysia kat sana, 240 lebih je. Alhamdulillah, syukur pada Allah, mereka layak. Duyufur Rahman, tetamu Allah. Maka kita ambil peluang tuan-tuan sekalian, buat sikit, hanya buat sehari saja tuan-tuan sekalian, maka Allah Ta'ala bagi ganjaran, iaitu dihapuskan dosa setahun yang lalu dan dihapuskan dosa setahun kemudian. Yang keenam apa tuan-tuan sekalian, iaitu membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa dia punya ganjaran? Seolah-olah kita membaca 1/3 Quran. Artinya baca 3 kali surah Al-Ikhlas, maka seolah-olah sudah khatam Al-Quran. Tu dia. Mudah nak khatam. Kan? Artinya orang-orang yang nak khatam Quran, sekadar baca 3 qul huwallahu ahad saja, maka dia telah seolah-olah khatam Al-Quran.
Itu sebab yang negeri 9 kalau sembahyang tarawih, tuan-tuan sekalian, rakaat kedua 3 kul. 3 kul Allahu ahad. Kan? Negeri 9 kalau sembahyang tarawih dia buat 10 rakaat. Dan 3 witir. Rakaat kedua sembahyang tarawih di negeri 9, tuan-tuan sekalian, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Maknanya imam baca 3 kali seolah-olah membaca satu Quran. Hebat Allah Ta'ala bagi ni. Dia bagi pada kita yang umurnya pendek, ganjarannya banyak. Cuma kita tak rebut aja. Kita tak baca surah Al-Ikhlas, kita baca Facebook, kan? Kita baca WhatsApp. Betul tak? Betul. Kita baca Twitter, kita baca Instagram. Tak apa baca benda tu. Jangan lupa baca suratul Ikhlas. Kan? Sekali baca, dia punya ganjaran seperti membaca 1/3 Quran. Masya Allah. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh solatul fajr. Solat fajar, solat sunat sebelum subuh. Oh, ni ganjaran dia besar sangat. Kaya kita ni siapa yang mampu buat sembahyang sunat sebelum subuh. Lepas azan subuh, sebelum dia sembahyang subuh kat rumah tu, dia buat sembahyang sunat sebelum subuh. Usalli sunnatan subhi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, sampai bagi salam. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dia ganjaran. Siapa yang sembahyang sunat sebelum subuh, sesiapa je lah, budak ke, dewasa ke, orang tua ke, yang sembahyang baring ke, sembahyang duduk ke, Allah Ta'ala bagi kita ganjaran lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia ni dan seisinya kalau ditaksirkan pakai kalkulator, tuan-tuan sekalian, meletup kalkulator tu. Tak boleh taksir dah. Maknanya pahala, tuan-tuan sekalian, sembahyang ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan? Terus barakallah, tabarakallah. Bayangkan hari-hari tanpa gagal melaksanakan solat sembahyang sunat sebelum subuh, tuan-tuan sekalian, hari-hari kita menjadi jutawan akhirat. Tengok di padang mahsyar pelok, di padang mahsyar esok, tengok di mizan, kita punya amalan tu direkodkan oleh malaikat, ditimbang oleh malaikat dekat mizan, tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan sekalian, kita tengok, ya Allah, banyak betul kita punya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rebut peluang, tuan-tuan sekalian, subuh ni. Payah subuh ni, tuan-tuan sekalian. Rebut. Sebelum jadi imam dengan isteri tu kan. Sebelum jadi imam dengan isteri, cakap dengan isteri kita, Zaleha, kita kena buat sembahyang sunat sebelum subuh, sebelum abang mengimamkan awak. Dua-dua sembahyang sunat sebelum subuh, suami isteri. Buat benda itu. Apa yang ke-8? Iaitu satu huruf kita baca Quran. Satu huruf kita baca Quran, bukan dikira satu huruf, akan dikira 10 pahala sekali baca Quran. Allah akan bagi ganjaran banyak, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Darab dengan 10 pahala, membawa kepada 190 pahala. Hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rebutlah kita ni kan. Umur kita tak panjang dah. Umur kita dah 55 nak pencen. Umur kita dah 40. Umur kita dah 45. Umur kita dah 48. Kan? Umur 35 pun Allah tarik nyawa. Ambil peluang zaman pandemik ni. Allah bagi peluang pandemik. Jangan buang masa kan nak tengok TV je. Tengok TV lah. Jangan lupa ambil peluang akhirat. Yang ke-9, mengenai menyambung tali persaudaraan ni. Rupa-rupanya orang yang menyambung tali persaudaraan ini, Allah Ta'ala bagi dia kelebihan. Macam mana kita menyambung tali persaudaraan? Pertama dengan senyuman. Jumpa orang senyum. Kecuali zaman ni, pandemik ni, nak senyum tak dapat sebab tutup dengan mask. Kan? Saya tak pakai mask sebab nak bercakap, maka saya letak dalam poket. Kan keluar daripada surau, pakai mask balik.
Sekarang ni kena pakai 2 mask. Sebab apa? Varian Delta. Dia boleh berjangkit dengan orang 5 saat kecepatannya. Maka KKM sarankan kita memakai 2 mask double. Sebab varian Delta, varian Beta, varian Theta, macam kita belajar sains kan, Delta, Beta, macam-macam. Rupanya itu varian. Lepas ni tak tahu apa varian, tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam apa varian. Mudah-mudahan tak adalah. Kita dah tak sanggup duduk rumah dah. Kita nak datang surau dah. Kita nak datang masjid nak dengar ceramah. Kita nak bersama imam sembahyang jemaah. Kita nak bersama imam mengaminkan doa imam, mengaminkan bacaan Fatihah. Amin. Jadi orang yang menyambung tali persaudaraan, pertama sekali dengan cara senyum, yang kedua dengan cara bagi salam. Itu kaedah menyambung tali persaudaraan. Rupanya ada faedah dia. Apa dia? Allah Ta'ala panjangkan umur kita apabila kita selalu menyambungkan tali persaudaraan. Boleh Masya Allah kan? Baik. Yang ke-10, teman-teman sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan sekalian, ada 3 amalan yang bila kita mati maka tak terputus amalannya. Ini lagi hebat. Allah bagi lagi dah mati pun pahala on. Muslimin muslimat sekalian, dah mati pun Allah onkan pahala dengan asbab 3 benda ni. Allah bagi lagi pada hamba-Nya. Aku bagi lagi atas dunia kau beramal, aku bagi pahala. Dah mati pula Allah Ta'ala bagi pahala mengalir. Kita mati mengalir pahala, masuk macam air terjun deras. Apa dia? Iaitu Nabi kata bila kita meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan kita, yang doa kita masuk pahala kat kita. Anak yang soleh, dia doa ke mak ayah dia, maka pahala tu mengalir sampailah dia mati besok. Ni yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, iaitu ilmu yang dia ajar dulu dimanfaatkan oleh orang. Dia mengajar apalah? Mengajar bab-bab agama, mengajar bab faraid, mengajar bab semayang, mengajar bab berpuasa, mengajar bab menyambung silaturahim. Maka orang tu amalkan ilmunya yang bermanfaat, maka mengalir pahala kepada yang menyampaikan ilmu tu. Apatah lagi seorang ayah, bila ayah lahirnya seorang anak, dia dah ajar syahadah dah, mengalir pahala ayah tu. Baby tu keluar, ayah angkat baby tu ajar syahadah kan, dengan mengazankan baby dia tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ajar syahadah tu dekat telinga budak tu, artinya dia dengar tu kan. Ilmu bapa pertama itulah tu. Siapa ada anak, maka ayah lahir anak, ambil peluang ajar anak kecil-kecil, dah ajar syahadah. Bayang tuan sekalian, dia besar dengan mengamalkan Islam. Asbab ayah mengajar syahadah dengan mengalunkan azan. Bila ayah tu meninggal, maka pahala mengalir ke ayah. Asbab anak beramal dengan Islam. Anak apabila kita sampaikan ilmu yang bermanfaat, tetap Allah bagi pahala juga kepada hamba-Nya yang lemah ini. Apa yang ketiga? Iaitu wakaf, infak. Kita wakaf harta kita, wakaf buat masjid, wakaf buat surau, wakaf buat mimbar, wakaf buat bangunan mahat tahfiz dan sebagainya. Selagi tak roboh apanya, maka pahalanya mengalir deras dalam kubur. Relax. Kenapalah mamat dalam kubur ni tak kena apa-apa? Sebab pahala mengalir. Yang ke-11, sedekah Allah lipat gandakan 10 kali ganda sehingga ke 700 kali ganda. Kemudian orang yang banyak sedekah, tuan-tuan sekalian, Allah menghapuskan dosanya. Dan orang yang banyak sedekah juga Allah sembuhkan penyakitnya.
Kita jangan tak perasan orang yang sedekah ni Allah hapus dosa, bukan bagi sedekah orang tu dapat, kita pun dapat juga ganjaran, iaitu ganjaran dihapuskan dosa, kemudian diangkatkan darjat, kemudian sembuh penyakit. Bagi orang-orang yang berpenyakit, tuan-tuan sekalian, maka kita banyakkan bersedekah. Lagi teruk penyakit tu, lebih banyak kita sedekah. Kalau demam, bagilah RM5. Kalau kita lagi sakit teruk, bagi RM10. Hari-hari sedekah supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit. Allah Ta'ala sayang kat kita. Bila kita sakit, Allah hapuskan dosa. Kita sedekah, Allah hapuskan dosa. Baik, yang ke-12 tuan sekalian, ini berkisar dengan kita menziarahi masjid-masjid. Macam kita pergi Masjidil Haram tuan sekalian, masuk di tanah haram 100,000 tuan sekalian, dia punya ganjaran 100,000. Ya, sembahyang beribadat di tanah haram, di Masjidil Haram 100,000 pahala. Ya, berbanding sembahyang beribadat di masjid-masjid lain. Untung orang yang pergi haji, yang pergi umrah ni. Sebab ada orang pergi umrah setiap tahun, dia tahu, seronoknya pergi, ada duit pergi ke Masjidil Haram, bagi tanah haram, beribadat di tanah haram, beribadat dalam Masjidil Haram, maka mendapat ganjaran yang Allah bagi tahu, yang Nabi bagi tahu 100,000 lebih baik sembahyang ataupun beribadat di masjid-masjid lain. Yang kedua, sembahyang di masjid Nabi 1,000 kali ganda, 1,000 kali ganda lebih baik dapat ganjaran berbanding kita sembahyang di tempat lain. Hanya sembahyang beribadat dalam masjid Nabi tuan-tuan sekalian, kita sembahyang di Masjid Al-Aqsa 50 kali ganda. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Dan yang terakhir, nak bagi tahu yang terakhir, di mana umurnya pendek tetapi Allah bagi ganjaran yang banyak, iaitu kita datang solat berjamaah kat masjid, maka Allah beri ganjaran 27 kali ganda. Muslimin muslimat sekalian, jadi itulah antara beberapa amalan yang saya kongsikan pada tuan-tuan. Maka mudah-mudahan dapat ganjaran yang besar, sebab kita buat sikit, Allah bagi banyak. Tuan-tuan, untuk kuliah online subuh ni, saya tak berhasrat nak memanjangkan lagi. Sekadar itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang mendengar ini mendapat manfaat, supaya kita ini ambil peluang yang Allah bagi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil sebelum kita mati, kita ambil peluang-peluang yang ada, kita rebut peluang-peluang yang ada sampai kita mati, kita selamat di dunia, selamat di akhirat, dan kita direkodkan oleh malaikat kiraman katibin untuk dibawa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam tuan sekalian. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.